Revolusi, sebuah cerpen yang ditulis oleh seorang penulis yang sangat terkenal di Malaysia ini, yang sering membicarakan tajuk-tajuk motivasi, yang banyak bercerita tentang pengurusan Islam, iaitu Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Jarang-jarang beliau menulis fiksyen, cerita-cerita fiksyen. Hari ini saya nak mengajak tuan-tuan, puan-puan, para pembaca untuk membaca sebuah buku yang sangat luar biasa pemikirannya. Sebuah cerita pendek. Cerita yang boleh dibaca oleh semua lapisan masyarakat, daripada kanak-kanak sampailah ke orang dewasa. Gaya santai, bahasa yang polos, tetapi mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa. Bagaimana cara kita memaham buku ini terpulang kepada kita sendiri. Walaupun buku ini sangat mudah, hanya 200 muka surat, mengandungi 15 cerita, dan setiap cerita itu sudah tentulah antara 15 hingga 20 muka surat. Tetapi persoalan yang dibawa itu terpulang kepada cara kita berfikir. Apa yang dinukilkan dalam buku ini adalah sebuah satira yang membuka kotak fikir kita. Dalam mukadimah, penulis menyatakan bahawa proses memanusiakan manusia itu sangat penting, sangat sukar. Dan cerpen dalam buku ini adalah satu cerpen memanusiakan manusia. Ada 15 tajuk, iaitu tentang cerita 1, Darul Taqwa; cerita 2, Revolusi; cerita 3, Wajah-wajah di cermin; cerita 4, Melawan arus; cerita 5, Derap kasutnya; cerita 6, Peluru dan mata hati; cerita 7, Demonstrasi; cerita 8, Perlumbaan terakhir; cerita 9, Datin Datin; cerita 10, Zahidah; cerita 11, Merah di mana-mana; cerita 12, Bukan cacat hatinya; cerita 13, Kuah dalca yang tumpah; cerita 14, Cerita si buta dan Syekh Daulah; dan yang jarang-jarang dapat kita dengar daripada mulut Ustaz Fahrul sendiri, dan jarang-jarang dapat kita baca, iaitu Bunga dari Kamunting, satu catatan peribadi. Seperti yang kita sedia maklum, Ustaz Fahrul merupakan salah seorang tahanan yang ditahan di kem tahanan Kemunting. Apa yang ditulis, bacalah sendiri. Cuma saya ingin melihat kepada satu cerita yang sangat menarik, yang berkait rapat dengan muka hadapan buku ini, iaitu cerita 2 tentang revolusi. Tengok kulitnya sahaja sudah menarik sebenarnya, iaitu gambaran seekor gorila. Baik, apa yang dipaparkan dalam cerita kedua ini, Revolusi? Revolusi ialah sebuah cerita pendek yang berkisar tentang perjuangan satu kumpulan haiwan yang diketuai oleh satu raja, iaitu Raja Beruk, dan diikut oleh satu pengikut yang sangat setia, iaitu Menteri Beruk. Menteri Beruk. Okey. Raja Beruk ini ingin mengadakan satu revolusi pemikiran. Revolusi apa tu? Manusia tak boleh lah. Revolusi pemikiran, revolusi keberukan, revolusi kemonyetan. Bagaimana Raja Beruk sedang berusaha ingin menjadikan Beruk itu sebagai satu masyarakat bertamadun berdasarkan sebuah pegangan. Sebuah pegangan yang dibacanya dalam sebuah manuskrip. Dan manuskrip itu ditulis oleh seorang manusia yang namanya Darwin.
Oh, rupa-rupanya Raja Beruk ingin memanusiakan beruk dengan menggunakan pendekatan pemikiran Darwin. Dan pada hematnya, beruk-beruk, monyet-monyet, kera-kera, warek-warek ini perlu direvolusi pemikirannya. Justru Raja Beruk menghantar 4 utusan, 4 beruk ke 4 penjuru alam. Dihantarnya kakap pergi ke selatan, semik pergi ke barat, sigah pergi ke utara, dan koring pergi ke timur. Setelah seminggu, beruk ini perlu pulang ke perkampungan beruk untuk membuat laporan. Apa yang dilaporkan amat mengecewakan, amat mengejutkan Raja Beruk dan para pengikutnya. Dalam satu perhimpunan itu, Raja Beruk memegang scroll, memegang manuskrip, ditanya kepada beruk-beruk, apakah yang aku pegang ini? Jawapan beruk-beruk ialah pisang, kelubi, dan Raja Beruk sudah dapat menanggapi bahawa rupa-rupanya bukan mudah untuk membuat revolusi pemikiran. Raja Beruk memberitahu bahawa apa yang dipegangnya itu ialah manuskrip yang mengubah pemikiran beruk, yang akan merevolusikan beruk-beruk di seluruh dunia. Lalu diberitakan oleh si kakap yang pergi ke selatan, katanya bahawa manusia sudah tidak bertamadun. Rupa-rupanya manusia lebih teruk daripada beruk. Manusia berkahwin sejenis, lelaki kahwin lelaki, perempuan kahwin perempuan. Dilaporkan pula oleh semik yang baru pulang daripada barat. Kata semik, manusia itu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Manusia sudah tidak ada adabnya lagi. Manakala sigah pula yang pulang dari utara memaklumkan bahawa manusia mati disebabkan kebuluran dan manusia juga mati disebabkan kekenyangan. Hanya 3 ekor beruk yang pulang, iaitu kakap, semik dan sigah. Seekor lagi belum pulang. Ini yang penting ni. Cerita ini digantung sampai setakat itu sahaja. Koring pergi ke timur dan koring tidak pulang. Kerana apa tidak pulang? Kerana koring gembira tinggal di timur. Dan persoalan timur inilah yang menjadi satu persoalan yang sengaja digantung oleh penulis. Sudah tentu timur ini mewakili sebuah ketamadunan yang hebat, tamadun timur. Wallahu alam. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan, para pembaca, anak-anak, bacalah buku Revolusi ini. Proses memanusiakan manusia, karya Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Malaysia membaca. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.